mukadimah dengan tajuk yang sangat istimewa, dan saya rasakan bahang Maulidur Rasul ini masih lagi terasa. Bahkan inilah sebenarnya salah satu cara untuk kita mengingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesempatan ini kita ingin lihat ataupun kita ingin fahami betul-betul apakah sebenarnya yang dikatakan Al-Amin. Dan itulah tajuk kita, saudara, untuk mukadimah pada hari ini, dan insya-Allah kita akan kupas panjang lebar lagi. Bagaimana, saudara? Ingat tak tajuk yang kita akan bincangkan sekejap lagi? Al-Amin. Betul lah tu. Jadi sebenarnya Al-Amin ini adalah satu sifat yang sangat mulia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar sebagai Al-Amin pada usia remajanya kerana pada masa itu, seawal itu, Nabi Muhammad sudah pun dikenali di serata tempat di negara Arab pada masa itu sebagai seorang yang amanah. Jadi kerana gelaran inilah menjadi satu rahmat kepada kehidupan Nabi Muhammad, sebab orang-orang Arab pada zaman dahulu, pada zaman jahiliah dahulu, janda-janda yang kaya, anak-anak yatim piatu yang kaya raya dan berharta, mereka mencari orang-orang yang jujur dan amanah untuk menjalankan perniagaan mereka. Jadi di sini kita lihat ruang dan peluang Nabi Muhammad untuk menjadi seorang usahawan yang ternama terbuka luas disebabkan satu sifatnya yang mulia, iaitu amanah. Dan sifat-sifat mulia yang lain baginda Rasulullah sebenarnya membantu ataupun menjadi nilai tambah kepada sifat amanah, sehingga menjadi rebutan orang yang ingin menabur modal kepada perniagaan Nabi. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi di dalam ayat ini diterangkan sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang, tetapi mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menunaikannya. Tetapi manusia sanggup memikulnya. Sedangkan tabiat kebanyakan manusia ialah suka melakukan kezaliman dan perkara-perkara yang tidak patut mereka kerjakan. Jadi kita sebagai manusia yang menonton di luar sana juga manusia, apabila kita dinyatakan sebagai orang yang suka melakukan kezaliman, suka melakukan kerja-kerja yang tidak patut kita kerjakan, maka kita seharusnya insaf, dan kita mengambil penyataan ini daripada Al-Quran ini sebagai satu cabaran untuk kita menunjukkan bahawasanya betul ada manusia yang suka melakukan kezaliman ataupun kerja-kerja yang tidak patut mereka lakukan, tetapi bukan kita. Bukan saudara yang sedang menonton, tetapi orang lain yang tidak mengetahui hakikat dunia dan akhirat. Jadi apabila kita balik semula ke dalam persoalan amanah ini tadi, kita kena ingat bahawa sifat-sifat Rasulullah sebagai seorang Al-Amin yang dikenali sebagai orang yang amanah kerana apa? Dalam perniagaan, orang melihat, orang mengetahui, orang mengakui bahawa Rasulullah ini orang yang amanah. Jadi kalau kita bukan seorang peniaga, macam mana kita nak menunjukkan sifat amanah kita? Ada caranya. Ubay bin Ka'ab mengatakan bahawa amanah dituntut dalam setiap perkara, bukan saja dalam soal timbangan dalam perniagaan, tetapi juga termasuklah dalam wuduk. Kita nak ambil wuduk, kita kena amanah. Kita nak solat, kita nak membayar zakat, nak mandi wajib, puasa dan sebagainya, mesti juga
kita menunjukkan sifat-sifat Al-Amin itu tadi. Jadi saudara, amanah ataupun sifat Al-Amin ini sangat penting, kerana tanpa sifat ini kualiti akan digadaikan oleh manusia. Tidak ada lagi sifat-sifat yang baik dalam diri manusia, kerana orang yang mementingkan kepentingan peribadi adalah orang yang tidak amanah, baik kepada Tuhan ataupun sesama manusia ataupun kepada alam ini. Jadi saudara, jaga-jaga, sebab dalam urusan harian kita selalu dikaitkan dengan sifat yang kita sepatutnya perlu jujur, perlu amanah kepada orang lain. Jadi jangan ke mana-mana, bersama saya selepas ini kita akan kupas banyak lagi. Saudara, seronok dengan tajuk ini. InsyaAllah dapat kita sesuatu pada pagi ini sebelum kita keluar pergi ke pejabat ataupun sebelum ke sekolah. Adik-adik semua yang mendengar siaran Muqaddimah, kita akan cuba fahami apakah itu sifat Al-Amin. Kalau kita tahu junjungan besar Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin kerana sifat amanah, dan hari ini kita nak menjadi orang mukmin, orang Islam yang amanah, yang bersama binatang pun dia amanah, kepada panca indera dia pun dia amanah, sebab setiap panca indera yang dikurniakan oleh Allah kepada makhluknya juga perlu amanah kepada fungsi dan tugas masing-masing. Di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36, Allah menyebut wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikut apa yang kamu tidak mengetahui sesuatu dengannya. Apa yang kamu tak tahu, kamu jangan ikut. Kamu dengar cerita yang tak betul, ataupun kamu dengar cerita yang kamu tak sahihkan lagi benar atau tidak, kamu jangan percaya. Cari, siasat, teliti dan tanya orang yang boleh memberi maklumat yang tepat. Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi sekadar cakap-cakap kosong, omong kosong, ataupun hanya sebagai satu sangkaan, jangan kita mudah percaya. Sebab sangkaan buruk kepada orang ini sebenarnya boleh menjatuhkan maruah kita, menjatuhkan martabat kita, bahkan menjatuhkan agama kita. Dan sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Mata pun nak kena amanah apabila ditanya apa yang dilakukannya di dunia. Hidung pun akan ditanya apa yang dilakukan di dunia. Semuanya kena amanah. Kalaulah anggota ataupun panca indera kita di dalam tubuh badan ini, panca indera semuanya mesti menjawab dalam persoalan amanah, apatah lagi kita manusia yang mempunyai akal. Sebab itulah sebenarnya amanah ini menjadikan kita orang yang bertanggungjawab. Orang yang mempunyai sifat Al-Amin ini sajalah orang yang boleh menunaikan tanggungjawab. Katalah seorang manusia yang tidak bertanggungjawab, sebenarnya dia tidak tahu apakah sifat amanah yang dia patut lakukan sebagai manusia. Sebagai contoh, tanggungjawabnya kepada Allah, tanggungjawabnya kepada manusia lain, tanggungjawabnya kepada alam, dia mesti jaga dan tunaikan. Kalau dia tidak menunaikan tanggungjawab ini, dia sebenarnya tidak amanah, kerana penciptaan manusia di bumi ini, di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mereka beribadat kepada Allah dengan cara yang tersendiri, sama ada amal kebajikannya, amal jariahnya, berbuat baik sesama manusia pun boleh menjadikan dia orang yang bertanggungjawab. Di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-26, inna khaira man istajartal qawiyyul amin, sesungguhnya sebaik-baik orang yang diambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Dahlah dia ni kuat fizikalnya, boleh buat kerja lebih daripada orang lain. Satu lagi nilai tambah yang ada dalam dirinya ialah dia seorang yang amanah. Dia seorang yang mempunyai sifat Al-Amin. Sebenarnya susah kita nak tahu orang ni amanah ataupun tidak, melainkan kita mengenalinya. Sebab itu kalau kita nak kenal sahabat-sahabat kita, macam mana kita nak buat? Kita cuba bermusafir dengannya.
Sebab apa? Kalau kita bersama sahabat kita 2-3 jam satu hari di pejabat, di sekolah, di tepi jalan, di mana-mana, kita tidak benar-benar mengenali. Tetapi cubalah bermusafir dengannya satu hari satu malam. Tuan-tuan akan mengetahui tabiat dan sifatnya yang lebih mendalam lagi. Jadi sebenarnya baik soal sifat, sikap pribadi dan yang lain-lain itu adalah berbalik kepada kalau dia seorang yang mempunyai sifat Al-Amin, dia akan bertanggungjawab kepada peranan dan watak yang dia bawa ke dunia ini sebagai manusia. Haiwan mempunyai pelbagai peranan, manusia juga mempunyai pelbagai watak. Jadi masing-masing kena amanah. Kalau orang yang amanah, dia tidak akan menganiaya orang lain. Sebab apa? Dia tahu tujuan dicipta di dunia ini mesti melakukan kebaikan. Kalau orang melakukan kezaliman, kejahatan, menganiayai orang lain, kadang-kadang ada majikan menganiayai pekerja. Dia aniaya macam mana? Dia suruh orang tu buat kerja lebih masa, contohnya tak bayar. Ini dia. Ada kadang-kadang pekerja diberi cuti, tapi bila cuti dipanggil bekerja. Ini apa bendanya ni? Kan? Jadi kita kena melihat lebih luas lagi konteks amanah. Bukan amanah maknanya kalau ditimbang buah rambutan sekilo, mesti sekilo. Kalau kurang sekilo itu tak amanah. Itu betul. Tetapi lebih daripada itu, sifat amanah ini berkaitan dengan perkara-perkara yang, ingat, orang yang tidak diberi amanah yang sepatutnya, mereka akan mempersoalkan kita di akhirat kelak. Mereka akan bertanya, mereka akan menuntut hak-hak mereka di akhirat kelak. Jadi kita kena jaga-jaga. Jangan sampai sikap itu membawa kepada kemusnahan, membawa kepada terpadamnya segala sifat-sifat baik yang kita lakukan selama ini hanya kerana satu sifat yang buruk. Sedangkan satu sifat yang buruk ini sebenarnya tidak pun menyenangkan hidup kita. Jadi saudara yang ada di luar sana yang bersama dengan saya pada hari ini, kalau kita teliti sifat Al-Amin, ia bukannya mudah. Sebab itulah ini satu-satunya sifat nama yang digelar kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, tidak digelar dengan nama-nama yang lain. Kerana bayangkan pada zaman jahiliah hadir seorang manusia ke dunia ini yang diberikan nama Muhammad, seorang lelaki yang susah payah hidupnya kerana yatim piatu sejak kecil lagi, tetapi walaupun dikelilingi oleh semua orang yang jahil, tetapi lelaki ini tetap dengan pribadinya yang luhur dan tetap dengan sifatnya amanah. Dari mana sifat ini datang kalau bukan kerana dia akur kepada hakikat kejadiannya sebagai manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi segala kejahatan ditolak tepi, sebaliknya dilalui segala kehidupan ini dengan jujur dan luhur. Jangan ke mana-mana saudara, kita ada banyak lagi kupasan. Jumpa selepas ini. Yang paling utama untuk berjaya ialah amanah, jujur, ataupun satu sifat yang dinamakan Al-Amin yang kita bincangkan pada pagi ini. Jadi alhamdulillah di atas rahmat dan berkat kehidupan kita selama ini di dunia. Kata tuan-tuan dah hidup 40 tahun, ada yang dah 50 tahun dapat hidup di dunia, ada yang baru 7 tahun, 8 tahun. Apapun hakikatnya tuan-tuan, dalam jangka masa kehidupan ini, alhamdulillah kita berjumpa ramai dengan orang-orang yang jujur. Kadang-kadang kita sendiri pun kita akur bahawa kita banyak sekali bersifat jujur dengan orang lain, dan itu adalah satu petanda bahawa kita mengetahui kepentingannya kita amanah dengan orang. Jadi bagaimana nilai amanah hari ini? Adakah keseluruhan makhluk Allah hari ini semuanya amanah ataupun mempunyai sifat Al-Amin? Kalau kita melihat sirah Nabawiyah, kita cuba mengelak lebaran sejarah kerasulan Nabi dan sebagainya, kita melihat sifat amanah ini sangat penting dan disebut berkali-kali betapa Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Tetapi bagaimana sifat ini pada hari ini? Yang pertamanya antara ibu dengan anak. Kalau hari ini ramai orang hilang anak ataupun anak menghilangkan diri. Ada orang hilang anak pun ada, mak hilang pun ada. Tapi itulah, kalau anak hilang, mak cari, mak buat
pengumuman lah dalam akhbar, dalam TV dan sebagainya, cari dari setiap rumah, pergi cari dalam longkang, dalam sungai, laut, semua mak cari. Tapi mak hilang, anak tak cari. Itulah masalahnya. Jadi kita kena jaga-jaga. Mak menjaga amanah, amanahnya adalah anak. Tapi anak apabila mereka dewasa, amanahnya adalah ibu yang sudah tua. Dia kena jaga. Dia kena pastikan ibu itu selamat, makan pakainya sempurna. Jadi kenalah kita tahu bahawa sebagai seorang anak, ia berbalik kepada kita yang mampu, yang kuat untuk menjadikan ibu bapa kita sebagai satu amanah yang perlu kita jaga sebaik-baiknya. Dan yang kedua, antara suami dan isteri, sejauh mana hari ini suami amanah? Kalau ada kisah-kisah suami main kayu tiga, isteri keluar pintu belakang, masuk pintu belakang dan sebagainya, ini menjadi contoh bahawa sudah ada amalan-amalan yang tidak bersifat al-amin di kalangan suami isteri. Dan akhirnya apa yang berlaku ialah porak-peranda. Sudahnya rumah tangga runtuh juga. Jadi inilah yang perlu dielakkan di antara suami dan isteri. Betapa pentingnya sifat amanah. Kadang-kadang wang yang dapat daripada hasil kerja, duit gaji suami, wang isteri pun diambil, wang sendiri pun dipegang. Lepas itu bila isteri minta nak beli barang dapur sebagai contoh, suami kata dah bayar itu ini dah habis. Rupa-rupanya suami berjoli. Ini satu sifat yang tidak amanah. Yang ketiga, nilai amanah kita lihat antara majikan dan pekerja, seperti yang saya sebutkan tadi. Tapi insya-Allah kita berdoa supaya semua majikan-majikan yang mempunyai pekerja-pekerja di kalangan umat Islam, biarlah semuanya amanah dengan pekerja. Dan pekerja juga mesti amanah dengan majikan. Maknanya kita kena jaga. Ada tempoh-tempoh masanya kita bekerja lebih, dan ada kadang-kadang kita rasa tidak ada banyak komitmen, maka kita sikit berehat ya. Jadi kita tanggung dan kita lihat semua itu, kita selak, kita kira, kita hitung. Biarlah kita terlebih kerja, biarlah kita tidak berhutang dengan majikan kita, tetapi majikan pun sama. Sebab itu kita tekankan dalam kehidupan seharian kita, sifat al-amin ini ada di mana-mana. Yang keempat, manusia dan alam. Macam mana manusia nak amanah dengan alam? Cuba kita lihat, kita jalan-jalan, kadang-kadang kita nampak bunga kertas cantik, warna merah lah, kita pun nak petik, kita ambil, tapi bukan dengan apa-apa tujuan. Sekadar kita dengki bunga tu cantik, kita cantas dia, kita ambil, kita patahkan, kita lenyek, kita gumpat, kita buang balik. Jadi apa sebab? Adakah kita amanah sebagai manusia dengan alam, untuk kita lihat alam ini makmur, untuk kita lihat fungsi tumbuhan itu biar terus ataupun biar berterusan memberikan kita oksigen. Tetapi kalau kita ambil untuk ada satu tujuan yang tertentu yang juga memberi manfaat dan faedah kepada manusia, tidak jadi masalah. Tetapi yang kelima, kita lihat semula banyak lagi masalah kalau kita tidak amanah ini antara manusia, dengan sahabat-sahabat kita. Kalau tidak amanah, Masya Allah, banyaknya masalah yang muncul. Dan contoh yang terakhir, pihak yang berkawal ini, ataupun di negara kita disebut polis. Ya, polis dengan orang awam. Bagaimana kalau polis tidak mempunyai sifat al-amin? Sudah tentulah banyak kerja yang tergendala, sudah tentu banyak masalah-masalah yang timbul. Dan semua ini adalah akibat daripada kita tidak mementingkan sifat al-amin. Dan dalam Ihya Ulumuddin dikisahkan bahawa Yunus bin Ubaid, ya, seorang penjual kain. Yunus bin Ubaid ni tokek kain. Jadi Yunus ni suatu hari dia nak solat. Jadi dia berhenti sekejap. Ini contoh sifat orang Islam yang baik, ya. Tengah bekerja, sedang berniaga dan sebagainya, dengar azan boleh berhenti, pergi dulu solat, kemudian baru sambung kerja semula. Jadi Yunus inilah contohnya, sedang solat, jadi dia tinggalkan kedai dia kepada seorang anak saudara dia, ya. Jadi seorang badui datang nak beli kain yang Yunus dijual, ya. Dia datang pergi ke kedai Yunus bin Ubaid, dia tengok, dia berkenan dengan satu kain ni, harganya tuan-tuan 400 dirham. Jadi dia pun ditanya berapa harga, dia diberitahu 400 dirham oleh anak saudara Yunus yang jaga kedai ni tadi, sementara Yunus pergi solat. Dia ambil, dia beli, dan dia berjalan nak balik. Di pertengahan jalan terserempak dengan Yunus. Yunus pun tengok orang dia pegang kain, macam kenal kain yang dia jual. Dia tanyalah, kamu beli kain di mana? Orang ini kata beli kat kedai Yunus tadi. Dan Yunus tanya berapa harga dia.
Ya, jadi orang ni pun kata harganya 400 dirham. Yunus pun tengok-tengok, dia kata ini sebenarnya bukan 400, ini 200 dirham. Anak saudara dia dah tersalah letak harga. Jadi Yunus kata, balik semula kedai aku nak ganti dengan kedai yang 400 dirham. Tapi orang Badui ni kata tak apalah, dia kata sebab tempat dia lebih mahal daripada 400 dirham. Jadi dia tak kisah, dia dah bayar 400 dirham, tak ada masalah. Tapi Yunus ni kata tidak boleh. Dia tarik juga Arab Badui ni balik ke kedai dia, tukar dengan kain 400 dirham. Itulah tuan-tuan contoh satu kisah sifat yang terpuji seorang peniaga yang dijadikan contoh di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan kalaulah semua peniaga-peniaga, pemimpin-pemimpin, rakyat, pekerja, majikan, suami, isteri, ibu, bapa, semuanya mempunyai sifat Al-Amin, saya rasa tidak perlu lagi apa bentuk kawalan di dunia ini. Sebab apa? Tidak ada orang yang tidak tahu menjaga amanah dirinya dan juga amanah alam. Jadi tidak ada orang yang merompak, tidak ada yang mencuri, tidak ada merogol, sumbang mahram dan sebagainya. Sebab apa? Tidak ada bapa yang jahat yang menyumbang mahram kerana anak-anak ini kerana nafsu. Sebab dia tidak mempunyai sifat Al-Amin. Jadi jaga-jaga dalam kehidupan harian, kita didik, kita pandu, kita pantau anak-anak kita, suami, isteri, sesiapa sahaja yang berada di samping kita supaya mereka semuanya kalau tidak banyak sedikit mengamalkan sifat Al-Amin. InsyaAllah saudara, kita berjumpa lagi di lain masa. Berjumpa kita pada masa yang seawal pagi ini sebab kita nak mendapat rezeki yang lebih daripada Allah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bangun di awal pagi. Wallahu a'lam.